forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Azalina Osman. Sebelum tu saya baca sedikit dekat macam gini. Jika kalah dalam pemilihan PIBG, jangan dibakar sekolah. Tahniah diucapkan kepada Presiden UMNO merangkap pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi serta kepimpinan BN atas kejayaan wakil rakyat BN dilantik menjadi ahli mesyuarat kerajaan negeri Exco di 3 negeri terutama di Pulau Pinang, Selangor di mana BN sebelum ini berada di blok pembangkang sejak 2008. Okey, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Hari ini, Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina pula menimbulkan sesuatu yang agak kontroversi. Apabila beliau menyatakan apakah UMNO akan bertanding di masa akan datang dengan menggunakan logo parti UMNO, tidak Barisan Nasional. Ini sebab beliau ada menyantuni pandangan orang ramai. Tapi bagaimanapun katanya bahawa parti Barisan Nasional ini telah pun disepakati sejak sekian lama. Beliau selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang katanya memang mudah untuk mendesak pengurusi Perikatan Nasional, pengurusi Barisan Nasional dan Sri Ahmad Zahid Hamidi mengundur selepas UMNO mengalami kekalahan pada pilihan raya. Tapi pada waktu yang sama, Barisan Nasional adalah satu institusi. Saudara. Jadi kata sekarang ni beliau menyanggah. Dia katanya kenapa segala-galanya diletakkan di bawah pengurusi. Walhal bukan pengurusi yang bertanding pada PRN lalu. Paling penting sebenarnya dalam mana-mana pilihan raya, formula kemenangan diambil kira tentang faktor calon, pengundi serta cabaran. Jadi apa yang perlu kita ubah bukan presiden, tapi cara bagaimana kita bekerja dan menggerakkan kempen kita. Itu kata Dr. Azalina. Beliau mengatakan antara cabaran utama yang UMNO dan Barisan Nasional masih ketinggalan adalah tentang peperangan saraf di platform digital media sosial. Ini diperakui saudara. Kempen sebenarnya adalah di platform digital. BN sendiri perlu faham dan akur bahawa kita menghadapi defisit pengetahuan dan penguasaan platform digital pada ketika pihak lawan berbelanja tanpa had menggunakan platform itu bagi mempengaruhi pengundi. Kita tidak ada peraturan maupun undang-undang yang boleh menyekat propaganda tanpa had pihak lawan menggunakan dana yang begitu banyak di platform digital. Ini satu hal lagi yang perlu dilihat saudara. Wang dilaburkan begitu besar melalui platform media sosial. Ini yang dipertikaikan. Jadi saya rasa mungkin Datuk Azalina boleh menggubah satu undang-undang. Saudara, terpulanglah. Jadi bukan isunya nak bertanding gunakan bendera UMNO, menggunakan logo UMNO, bukan isu. Isunya sekarang, warga UMNO, warga Barisan Nasional mesti mempertingkatkan penguasaan di media sosial. Takkan harapkan saya dengan Lokman Adam saya bercakap. Takkan tiap-tiap malam saudara Syam Jalil saja. Bagaimana yang lain? Perangkat bahagian, perangkat cawangan, perangkat negeri mesti mempertingkatkan penerangan dan penjelasan. Letihlah juga saudara. Saya dah 4 tahun dah tiap-tiap malam cuba memberi penjelasan. Itu pun teruk juga kena balun. Dan ini saya buat secara sukarela saudara. Itu keadaannya saudara. Baik saudara. Kita masuk segmen paling penting iaitu pilihan raya Pulai dan Simpang Renggam. Hari ini, tanggal kita hari ini berapa bulan saudara? Hari ini 22 bulan, iaitu 4 hari lagi. 4 hari lagi, penamaan calon akan diadakan bagi Parlimen Pulai dan Simpang Renggam. Saudara, menurut naib Presiden Amanah, kerana Parti Amanah telah pun diamanahkan calonnya untuk bertanding di pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Simpang Jeram, saudara. Jadi kata Datuk Azli selaku naib Presiden Amanah, dia kata Simpang Jeram merupakan tapak penubuhan parti berkenaan yang perlu dipertahankan. Dan beliau yakin bahawa pengundi-pengundi di kedua-dua kawasan itu telah pun memahami tentang arah dan arus perjuangan Parti Amanah, hasil daripada perjuangan yang diperlihatkan oleh Allahyarham Datuk Sri Salahuddin Ayub yang melaksanakan tugas sebaik mungkin katanya. Beliau menegaskan pencalonan golongan profesional seperti Insinyur Nazri Abdul Rahman
dalam usia 56 tahun diyakini dapat meneruskan legasi perjuangan Datuk Seri Salahuddin. Di samping kemampuan jentera parti yang terbukti mampu mempertahankan DUN itu ketika pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac 2022. Jangan lupa saya, dalam pilihan raya 2022 tu Johor diserang begitu hebat oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi untuk kerusi di Simpang Renggam, Dewan Undangan Negeri, Simpang Jeram ini begitu hebat dipertahankan. Pilihan raya 12 Mac 2022. Jadi Allahyarham telah pun memberi khidmat yang terbaik. Dan kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, amanah tentunya waktu pilihan raya dulu tidak dapat mempertahankan kerusi Simpang Jeram. Tapi terbukti warga Simpang Jeram begitu percaya pada calon yang diturunkan oleh Parti Amanah. Ramai orang tak ingat sebenarnya penubuhan Amanah itu tapaknya adalah di DUN Simpang Jeram. Itu sebenarnya tapak asas parti dan kita ada kekuatan akar umbi di situ. Jadi kata Datuk Azli, saya yakin kemenangan itu dapat diterjemahkan. Saudara. Menurutnya dia kata kerjasama baik pula yang dipamerkan antara kerajaan negeri Johor dengan kerajaan persekutuan juga dilihat berupaya mengukuhkan kemenangan Pakatan Harapan di kedua-dua kursi tersebut. Saya yakin dengan kerjasama kerajaan perpaduan ditambah dengan kerajaan negeri, saya fikir kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Johor akan dapat diterjemahkan melalui kemenangan yang lebih baik. Itu kenyataan daripada Saudara Azli. Sebab itu kita melihat bahawa bagaimana pilihan raya di Pulai dan Simpang Jeram ini akan dilihat sebagai pengukur. Apakah ia dapat menjadi ubat untuk melihat kembalinya perpaduan parti UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menyantuni politik dasar-wasar politik negara ini dapat dilihat untuk kembali bertapak. Kalau sesuatu berlaku dalam pilihan raya nanti di Simpang Jeram dan di Pulai, ini akan memudarkan harapan, saudara. Sebab itu kita harus lihat. Dan saya yakinlah pimpinan parti-parti yang berada dalam Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional akan berhempas pulas. Agak menarik, saudara. Begitu juga Perikatan Nasional tentulah akan menurunkan segala bentuk serangan ataupun dakyah-dakyah untuk menggamit yakin rakyat memihak kepada mereka. Sebab itu saya katakan berhati-hati, juga akan bakal ada fiesta cacian maki hamun di Simpang Jeram dan juga di Pulai. Kerana keadaan ini saya tidak boleh dinafikan apabila adanya pertembungan yang maha hebat. UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Pakatan Harapan mengharapkan Pulai adalah satu-satunya situasi untuk dijadikan sebagai macam tonik atau menambah kekuatan, ubat untuk merawat lelah, luka yang dialami oleh Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri yang lalu. Tapi begitu juga bagi Perikatan Nasional, mereka juga mendambakan kejayaan untuk mengubat luka apabila 18 calon daripada Perikatan Nasional dalam pilihan raya lepas hilang wang pertaruhan. Sama-sama kita lihat, memang rancak saudara kali ini. Saya insya-Allah akan bertandang ke Johor untuk melihat perkembangan tersebut. Kita saya baca detail sikit lagi. Ujian pertama telah selesai dan sekarang kita melangkah masuk ujian kedua, iaitu bekerjasama dalam pentadbiran di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Sebagai Ketua Penerangan UMNO, saya membaca dengan teliti semua pandangan serta teguran yang dilontarkan semua pihak, tak kira dari dalam parti maupun luar parti. Kerana kita tahu sebagai parti yang ditubuhkan sejak 1946, ini satu manifestasi bahawa ramai yang sayang pada parti ini. Inilah amalan demokrasi dalam parti di mana setiap ahli boleh diberi pandangan. Tapi dalam konsep demokrasi juga ada calon kalah dan ada yang menang dalam pilihan raya. Sudah tentu kita tahu dan faham akan realiti ini. Memang mudah untuk menuding jari terumah apabila kita kalah dalam pilihan raya. Kalah satu undi tetap kalah. Menang satu undi tetap menang. Mungkin kita boleh beri contoh jika kita kalah ketika bertanding untuk jawatan yang dipertua PFG. Itulah kita bakar dan runtuhkan sekolah itu. Okey tuan-tuan.
Semoga kerajaan Perdana PBB Anwar Ibrahim terus kukuh dan kita beri sokongan yang padu kepada kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.